Baik, bismillah, saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak empat kosmik. Kita ada Sufi, Kaisara, Ain Kalisha, Najiha, Aina, Dania, Haziq dan juga Nasha. Hopefully kawan-kawan yang lain ni bukanlah tak ada, tapi dia tak guna voice chat, dia guna apa? Dia respon pada teks yang saya akan hantar ya sekarang ni. So saya hantar teks yang pertama. Okay, and then let's take a look. Okay, for today previously kita dah discuss mengenai sektor tenaga. Hari ini kita akan sambung perbincangan mengenai bab yang sama, iaitu peranan teknologi hijau dalam melestarikan alam. Melestarikan alam ni kalau dalam bahasa Inggeris term dia ialah sustainable. So kita kata pembangunan lestari, maksud dia sustainable development. Okay, yang kita duk sebut sustainable tu lestari lah. Jadi apa yang kita akan discuss pada hari ini ada dua. Previously we talk about, kita nyatakan, kita senaraikan pelbagai jenis sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Setiap sektor ni kenapa dia kena atau dia berperanan dalam teknologi hijau? Sebab setiap sektor ni dia ada spesifik issues, ada isu sosio-saintifik untuk setiap sektor, dan setiap sektor ni kita akan discuss apa dia punya kewajaran, what is the rationale, kenapa teknologi hijau ni perlu diaplikasikan oleh sektor-sektor tersebut untuk menyelesaikan atau at least dapat menangani atau mengurangkan kesan isu sosio-saintifik. Sebab isu sosio-saintifik ni dia ongoing. Okey, mari kita tengok gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama ni ialah gambar-gambar yang menunjukkan beberapa isu sosio-saintifik yang berlaku di dunia pada masa sekarang. Boleh tak kamu namakan at least satu? Kalau dapat bagi lebih, itu memang hebat lah, bagus, memang awesome lah. So boleh tak kamu namakan at least satu? Kamu namakan dengan menaik jawapan pada Telegram wall tu. Silakan. Okay, saya nampak Kaisara dengan Aiman dah mula menaik. Okay, ya. Berdasarkan gambar pun boleh. Kalau ada yang mata dia tu tak berapa nampak, kamu boleh simply double click atau double tap pada gambar tu untuk besarkan gambar tu, ya. Okay. Oh, tadi saya nampak macam Kaisara tengah type dengan Aiman Azraf. What is your idea? Oh, Alhamdulillah, Kifayat dengan Aiman Azraf dah ada. Lama dah tak jumpa hampa ya. Last kita jumpa Jumaat lepas kan. Okey, bagus. Bagus. Okey, Najiha sebut global warming atau pencemaran air. Pencemaran air pula, pemanasan global. Pencemaran air, pencemaran udara. Ada lagi tak? Tulis. Mungkin ada yang interpret gambar tu sebagai jawapan lain atau isu sosio-saintifik lain.
Okey. Kita dah ada submission dari 3 orang. Macam mana pula Haziq, Dania, Aina, what do you think? Okey, daripada gambar tu apa lagi? Yang ada label test tube tu apa dia ya? Yang macam dalam makmal tu? Okey, yang dalam amal tu. Okey, so isu yang ditunjukkan pada gambar antaranya macam yang kamu Najiha, Kaisara, Kalisha, Sufi sebutlah, iaitu pencemaran air, udara, pemanasan global. Ya, pengurusan sisa secara tak terancang, nampak tu ada gambar banyak sisa di tepi sungai tu kan. Okey, jadi satu lagi ialah ada dua yang tidak disebut ada dalam gambar, ialah isu fish farming atau penternakan ikan. Ini pun isu juga ni, penternakan ikan ni. Sebabnya bila kita menternak ikan, kita akan banyak berikan makanan kepada ikan kan, kita bagi pellet tu kan. So ada risiko untuk pellet tersebut diberikan secara berlebihan. Jadi pellet tersebut akan larut dalam sumber air dan menjadi punca kepada pencemaran air. Okey, ada isu pula kat situ kan dari segi tahap kebersihan air semasa fish farming atau penternakan ikan. Okey, kemudian isu sosiosaintifik yang ada yang tunjukkan dalam gambar lagi satu tu ialah kejuruteraan genetik. Okey, genetic testing. So setakat ini ada banyak argument mengenai genetic testing, mengenai genetically modified organism, adakah betul organism tersebut boleh menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya dan sebagainya kan. Jadi itu adalah antara isu sosiosaintifik yang dibincangkan dan di peringkat dunia pada hari ini. Jadi apa maksud isu sosiosaintifik? Maksud dia ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial yang kontroversi. Sebab kenapa kontroversi? Setiap isu tersebut melibatkan kepentingan ekonomi, kepentingan kepada masyarakat, kepentingan kepada alam. Kalau kita buat fish farming misalnya, kita buat penternakan ikan sebab wujud keperluan untuk membekalkan makanan kepada manusia. Tapi kalau tekniknya tak betul, boleh menyebabkan pencemaran air. Jadi isu ni boleh dikaitkan dengan sains mengenai macam mana aktiviti manusia tersebut menyebabkan pencemaran. Tetapi kita juga kena mempertimbangkan aplikasi moral dan saintifik kepada ahli masyarakat. Takkan kita tak boleh bagi fish farming? Takkan kita tidak ada sektor penghilangan? Sebab kita kena discuss, kena seimbangkan dari segi peluang pekerjaan, dari segi kesan kepada alam sekitar, dari segi ekonomi negara. Jadi ada banyak isu, perkara-perkara berkait. Sebab itulah nama dia isu sosio-saintifik. Ada bahagian kita discuss pasal kepentingan orang awam, isu sosial. Ada juga part kita kena cerita pasal kita kena discuss mengenai kesan dia kepada environment, which is mostly scientific. Okey, jadi soalan saya ialah isu-isu sosio-saintifik yang kamu sebut, yang seperti Najiha, Kaisara, Kalisha dengan Sufi sebut sebelum ni, soalan saya ialah kenapa isu-isu ni boleh timbul? Apa punca utama yang menyebabkan bermulanya pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya? Okey, bagus Farid. Punca dia ialah aktiviti manusia. Betul Farid, saya setuju. Okey, saya setuju. Betul tu. Okey.
Tidak mengamalkan kita semula. Okey, amalan kita menguruskan sisa tu pun tak betul. Aktiviti manusia sebagaimana yang disebut oleh Farid, betul-betul. Okey, ada lagi tak idea lain? Ada siapa-siapa ada idea lain? Siapa ni? Syazanina ada idea? Sufi tadi dia dah menyumbangkan idea. Aina Batrisha pula macam mana? What is your idea? Apa yang menyebabkan isu sosio-saintifik ini timbul? Okey, so sebagaimana yang disebut oleh kedua-dua Farid dan juga Kaisara tadi, isu sosio-saintifik timbul sebab itu adalah kesan daripada aktiviti manusia seperti sektor penghilangan ke, atau kalau kita nak buka penempatan baru, kawasan industri baru, kita kena terangkan hutan atau ratakan bukit. Jadi aktiviti-aktiviti tersebut menyebabkan fenomena seperti pembebasan gas rumah hijau. So pembebasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni, dia punya subsequent effect dia ialah, kesan langsung dia ialah mengakibatkan perubahan iklim, jadi kemarau, jadi panas pada jangka masa panjang macam kita alami sekarang, banjir kilat, ribut taufan dan sebagainya. So kita nak tengok pada hari ini isu sosio-saintifik berkaitan dengan sektor tenaga. So bolehkah kamu nyatakan apa isu sosio-saintifik yang directly involve sektor tenaga atau directly berkaitan sektor tenaga? Okey, good. Asap kilang, betul. Pembakaran bahan api fosil, bagus. Okey, ada lagi idea lain? Pembakaran bahan api fosil. Pencemaran udara, betul-betul. Okay, so asap kilang, pembakaran bahan api fosil, pencemaran udara berlaku, tiga-tiga tu berlaku sebab, cuba kita tengok. Ya, ada nak tanya? Ada siapa tadi nak tanya ke? Okey, tak ada. Okey ya. So, isu yang pertama adalah seperti yang dinyatakan berkaitan dengan apa yang Farid dengan Sufi sebut tadi dan juga Kaisara sebut tadi, iaitu penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui atau tidak boleh baharu. So, cuba tengok pada carta pie ni. Carta pie ni menunjukkan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui yang digunakan di peringkat dunia. Okey, berdasarkan carta pie ni, boleh tak kamu kena pasti, cuba tengok pada carta pie, ada 3 sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui yang paling banyak digunakan. Apakah dia? Cuba type, cuba tengok graf dan type. Okey, lagi? Bagus, teruskan. Cuba tengok gambar. Bagus tu. Okey, dari sini
Okey, bagus. Daripada sini, daripada jawapan Najihah, Sufi, Zihan, Ain Kalisha dengan Kaisara ni, kita dah ada 3 jenis. Kita tengok Danish. Danish, come on Danish, you can do it. Teruskan. Kod Danish ada idea lagi? Danish tadi. Danish nak tulis apa Danish? Saya tunggu lama tunggu Danish tulis. Ingatkan Danish nak tulis. Sano. Okey, meh. Okey. So, saya setuju dengan jawapan-jawapan kamu. Memang di peringkat dunia antara yang paling banyak digunakan ialah petroleum, coal ataupun arang. It can be arang batu atau arang kayu. And then yang ketiga ialah gas asli. Okay, so gas asli dengan petroleum tu is basically produk daripada petroleum lah kan, sumber tenaga daripada petroleum. So apa masalah dia, apa isu sosiosaintifik yang berkaitan dengan ini? So isu dia, apakah isu dia? Okay, isu satu dia ialah kita sekarang ni gunakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, tidak boleh baharu. Jadi apa kesan dia kalau kita keep on using, terus je guna petrol, arang, gas asli ni, apa kesan dia? Okay, apa kesan dia? Okey, Farid Amar kata kalau kita terus guna petroleum, arang batu dan sebagainya ni, nanti habislah. Macam juga jawapan Ain Kalisha, kedua-duanya habis. Bagus. Okey. Okey, bagus. Kedua-dua jawapan tu adalah tepat. Okey, jadi kalau begitu, disebabkan kita dah kenal pasti kalau kita keep on using tenaga yang tidak boleh baharu, nanti habis. Okey, itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, ialah pembakaran api fosil. So pembakaran api fosil menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. Jadi sebagaimana yang kita perhatikan dalam carta tadi, petroleum dengan gas asli antara yang terbanyak digunakan untuk penghasilan tenaga. Apakah kesannya bila kita berterusan membakar bahan api fosil seperti petroleum? Tadi kesan yang pertama ialah habis. Kesan yang kedua apa dia? Okey, bencana. Okey, specifically boleh menyebabkan kesan rumah hijau, hujan asid, betul-betul. Okey. Pembakaran hutan. Okey, Haziq sebut pasal pembakaran hutan. Saya setuju dari aspek apa yang Haziq tulis tu juga adalah salah satu punca kesan rumah hijau. Okey, so soal isu dua ni ialah isu dia penggunaan pembakaran petroleum dengan gas asli menyebabkan
penghasilan kesan rumah hijau dan seterusnya pemanasan global. Sebagaimana yang Danny sebut tadi, juga boleh menyebabkan hujan asid. So, untuk jawapan Haziq Daud ni, saya setuju dari konteks, walaupun kita tidak bakar hutan untuk menghasilkan menjadi sumber tenaga elektrik, tetapi Haziq, pembakaran hutan adalah antara punca kesan rumah hijau. So, isu dua ni basically kesan dia ialah kesan rumah hijau. Jadi, saya tunjuk gambar kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau, atau sebenarnya yang tepat dia ialah kesan rumah kaca, sebab greenhouse is rumah kaca dalam bahasa Melayu, tapi kita panggil rumah hijau, ya. Tak apalah. Itu masalah istilah saja. Okey, soalan saya berdasarkan gambar ni, apakah gas X? Apakah gas X? Okey, karbon dioksida. Ada lagi tak? Ada gas lain tak? Ada idea lain? Okay, karbon dioksida. Alright, bagus. Kejap. Okay, CO2. Betul tu. Okay. Okay, jadi sekarang ni kita tengok gambar semula. Okay, gambar ini menunjukkan secara umumnya sebelum ini memang kita ada kesan rumah hijau, sebab kita manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan banyak menghasilkan gas karbon dioksida untuk dibebaskan kepada udara. Pada masa yang sama juga, aktiviti yang berlaku pada muka bumi sebelum ini seperti letusan gunung berapi dan sebagainya tu semua pun membebaskan gas karbon dioksida. So, secara semula jadinya gas karbon dioksida ni memang sudah wujud sebagai gas rumah hijau yang terperangkap di atmosfera. Masalah dia anak-anak ialah begini. Bila kita bakar petroleum untuk penghasilan penjanaan tenaga elektrik, nombor satu, kita juga gunakan tenaga petroleum dan gas asli untuk penggunaan kenderaan. Jadi pembakaran api fosil seperti gas diesel dan petrol ini menghasilkan gas, ada dua gas karbon dioksida, dan juga kalau pembakaran tu tidak berlaku dengan sempurna akan membebaskan gas CH4. CH4 tu ialah metana. Tapi tak apa, itu maklumat tambahan saja. Okey, CH4 dan juga gas karbon dioksida. CH4 ni especially true untuk kenderaan yang kalau kamu tengok keluar asap hitam tu, itu menunjukkan pembakaran dia tak sempurna lah. Okey, kemudian semakin banyak pembakaran api fosil, semakin tebal gas karbon dioksida di atmosfera, menyebabkan lebih banyak haba terperangkap dalam atmosfera. Sebab itulah kita jadi makin panas, sebab kurang haba dilepaskan kepada angkasa lepas, haba banyak terperangkap pada permukaan bumi. Dan sebagaimana yang disebut oleh Najihah, tak silap saya tadi, kesan directly after kesan rumah hijau, inilah kesan seterusnya, iaitu membawa terjadinya pemanasan global. Pada gambar ini saya tunjukkan beberapa contoh kesan pemanasan global. Boleh tak kamu tuliskan, kamu nyatakan apakah kesan-kesan pemanasan global?
Jerebu, bagus. Bagus tu, jerebu. Okey, gempa bumi, gempa bumi. Gempa bumi saya kena fikir dulu. Tak apa, tulis dulu. Kemarau. Okey, cuba tengok ikon-ikon yang saya tunjukkan pada gambar tu boleh bagi clue. Okey, mari kita tengok. Okey, ada pencairan glacier. Okey. Okey, lagi. Okey, this one. This one pun betul. Okey, yang saya bagi thumbs up tu adalah jawapan yang tepat ya. Banjir Ain Kalisha kena edit sikit banjir kilat. Can you edit your answer? Kamu boleh edit kan? Okey, Ain Kalisha tulis banjir kilat. Tsunami bukan. Tsunami, Najah ni dia suka gempa bumi kot. Tsunami tu berkaitan dengan gempa bumi. Gempa bumi is a natural occurrence, tidak bergantung kepada pemanasan global. Okey, yang saya thumbs up ni adalah jawapan-jawapan yang tepat. Okey ya. Untuk jawapan penebangan hutan dan pembakaran sampah sarap, itu adalah punca kesan rumah hijau. Sekarang ni saya tanya kesan pemanasan global. Okey, dia punya tertib dia begini sayangku. Nombor 1, kita membakar api fosil untuk menjana tenaga elektrik. Nombor 1. Nombor 2, isu pertama, sebab kita bakar bahan petrol ni lama-lama habis. Itu isu 1. Isu yang kedua, pembakaran petrol ni menyebabkan kesan rumah hijau. Pasal apa? Pembakaran petrol membebaskan gas karbon dioksida di udara. Makin banyak gas karbon dioksida di udara, makin banyaklah haba terperangkap pada atmosfera kita. Sebab itulah kita sekarang ni mengalami isu yang ketiga, iaitu pemanasan global. Apa yang kawan-kawan kita tengah jawab sekarang ialah menyatakan contoh kesan pemanasan global. Kesan pemanasan global macam apa tadi? Kebakaran semula jadi. Ya, kebakaran hutan. Okey, Danish kena tambah sikit. Kebakaran hutan. Contohnya macam ke Australia dulu kan. Kebakaran seperti yang berlaku di Australia awal tahun lepas dan juga di California. Okey. Kebakaran hutan jadi semakin kerap. Sebab cuaca terlalu kering kan. Betul tu. Okey, kebakaran hutan. Kalau pembakaran hutan itu manusia yang cari pasal, manusia yang manusia yang buat aktiviti tu yang menyebabkan kesan pemanasan global. Okey, bukan kesan pemanasan global itself. Ribut, yes, ribut pun betul. Cuaca, yes, cuaca panas, ya, cuaca semakin panas, suhu bumi semakin meningkat. In fact, sebenarnya suhu kita ni setiap tahun, tak silap saya, suhu purata bumi meningkat 1 darjah Celsius setiap tahun. Okey, saya tulis kat sini. Dan saya bagi thumbs up. Alright, bagus. Okey, semua submission ni adalah tepat dan bernas sekali. Okey, bagus. Itu adalah kesan kepada pemanasan global. Jadi, berdasarkan perbincangan kita dari awal sampai dari awal isu sosio-saintifik tenaga sampailah ke sekarang, apakah benda-benda yang kita kena fokus bila kita nak cuba selesaikan
isu sosio-saintifik berkaitan tenaga ni. Kita nak macam mana kita, bila kita nak come up with solution untuk mengatasi global warming lah, kesan rumah hijau lah, nanti tenaga boleh baharu tu habis lah, apa benda yang kita kena recognize atau kena identify kat sini? Apa ciri solution yang perlu ada untuk selesaikan masalah-masalah ni? Oh, berjimat cermat. Bagus tu, bagus. Berjimat cermat dari segi apa? Tak kena elaborate sikit, Kaisara. Betul tu. Saya suka pemikiran tu. Saya suka idea tu. Okay, berjimat cermat macam mana tu? Bagus, bagus. Betul, betul. Betul, betul. Teruskan. Elaborate lagi. Berjimat cermat macam mana ya? Berjimat cermat tu betul. Ya, mengurangkan apa, Sufi? Betul, mengurangkan. Mengurangkan apa? Bagus. Okey. Kedua-dua jawapan ni adalah jawapan yang hebat. Memang jawapan yang hebat, jawapan yang kebat. Kasara nak tambah ke lagi? Okey. Dua aspek, kan? Betul tu. Dua aspek untuk menjimatkan petroleum. Kita buat langkah-langkah untuk menjimatkan petroleum seperti berkongsi kereta, menggunakan public transport. Dan Danish juga mencadangkan mengurangkan penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, good. Okey, Kaisara ada benda nak tambah tu. Meh. Daripada idea Danish tadi, kita nak elaborate lagi dengan so kalau kita nak kurangkan tenaga yang tak boleh diperbaharui, kita nak guna tenaga apa, Danish? Atau Najihah ada idea? Yes, menggunakan tenaga solar dan angin. Okey, ombak. Jangan membazir elektrik. Betul tu. Okey, jangan membazir elektrik. Okey. Ada lagi idea? Okay, so basically ada dua idea utama kat sini. Nombor satu ialah, teruskan tulis ya, Sufi. Kurangkan naik kereta. Betul. So two main ideas here, saya summarizekan dekat sini. Basically, sama ada kita mengurangkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dengan menukar kepada penggunaan tenaga hidro, macam Dennis sebut kan, penggunaan tenaga hidro, ombak, tenaga solar dan angin. Dan pada masa yang sama, kita kena tingkatkan kecekapan penggunaan tenaga dan agihan tenaga. Macam Najihah sebut tadi, jangan membazir. Macam Kaisara sebut juga, kena jimat cermat dari segi penggunaan tenaga. Jadi ada dua aspek kat situ. Tukar sumber tenaga dan pada masa yang sama gunakan tenaga tu secara efisien. Gambar yang saya lampirkan tu ialah sebelah kiri gambar tenaga boleh diperbaharui. Gambar sebelah kanan ialah bagaimana kita nak meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga, seperti yang kita bincangkan dulu. Bila kita beli barang elektrik, kita beli barang elektrik yang ada 5-star rating. Kita tukarkan lampu kita menggunakan lampu LED. Kemudian kita banyak masukkan elemen-elemen pengaliran udara secara semula jadi pada desain rumah kita dan sebagainya lah. Okey. So, anak-anak,
Sebagaimana yang tadi ada Sufi dengan Danish sebut pasal jenis-jenis tenaga tadi kan. So saya lampirkan kat sini tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, contoh dia ialah yang saya bagi dekat sini, kincir angin. Okey, kincir angin. Cuba tengok gambar. Satu kincir angin boleh memberenjana tenaga untuk 3,000 lebih mesin roti bakar. Itu dia punya analogi atau example dia. Tenaga hidro pula, okey ya, ini adalah stesen jana kuasa hidroelektrik yang saya lampirkan pada Telegram wall sekarang. Okey, tenaga hidro pula menggunakan pergerakan air dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kan kalau kita tengok stesen jana kuasa hidroelektrik, air satu side tinggi, air lagi satu side rendah. So bila air turun dari kawasan tinggi ke kawasan rendah, air ini akan memusing gear-gear atau mesin-mesin yang berada di dalam stesen jana kuasa tersebut, dalam empangan tersebut. Jadi pergerakan air inilah yang akan menghasilkan elektrik. Bermula daripada tenaga keupayaan, sebab air itu berada pada kawasan tinggi. Kemudian bila air itu turun ke bawah, menggerakkan gear yang ada dalam empangan, jadilah tenaga kinetik. Dan tenaga kinetik ni diubah kepada tenaga elektrik. Okey, tenaga yang boleh diperbaharui, yang boleh baharu, yang seterusnya ialah tenaga solar. So tenaga solar ni adalah antara tenaga boleh baharu yang negara kita cuba nak explore dengan lebih banyak, sebab kita adalah negara yang mendapat cahaya matahari mencukupi sepanjang tahun. Malahan TMB juga sekarang ni ada promotion untuk skim pemasangan panel solar di rumah-rumah. So siapa yang berminat boleh buat loan dengan bank tertentu atau enroll dalam skim daripada TMB ni untuk memulakan pemasangan solar panel di rumah masing-masing. Ada sesetengah negara diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenaga geothermal. Tenaga geothermal ni basically tenaga air panas yang sentiasa bergerak dari perut bumi ke atas. So sifat dia lebih kurang macam tidak berbeza sangat dengan stesen jana kuasa hidroelektrik. Dia stesen geothermal ni harness the movement of water upwards, harness pergerakan air ke atas dari perut bumi untuk ditukarkan kepada tenaga elektrik. So negara yang berpotensi untuk menggunakan sumber tenaga geotermal ni biasanya adalah negara yang dalam lingkaran gunung berapi. Yes, Danish nak tanya apa? Ya, betul, seperti Jepun. Banyak Scandinavian countries pun ada, Hawaii ada, yes, betul, Iceland pun ada, betul. Indonesia ada potensi tapi tak ada lagi. Macam tak ada lagi. Okay, macam, tapi tak pasti ada contoh yang spesifik atau tidak. Okay. Untuk okey. Sufi ada keluar statement kat situ, Jepun ada 4 musim, so tak ada masalah. Untuk tenaga geothermal bukan bergantung kepada 4 musim atau tidak, tetapi kepada availability of availability apa struktur yang kita panggil itu ya,
Bentar ya. Kejap. Kalau geothermal energy ni availability of um, okay, availability kejap ya, saya dah tahu dah. Availability of structures availability of natural structures yang membebaskan tenaga haba dari perut bumi ke permukaan bumi. Okey. Okey, untuk menjawab statement Sufi tadi, okay, dia bukan sebab 4 musim ya. Okey. Seterusnya, jadi kenapa kita kena memulakan movement daripada penggunaan petrol kepada penggunaan sumber tenaga boleh baharu? Sebab kita boleh address the issue of kesan rumah hijau, sebab kita kurangkan kandungan gas karbon dioksida di dalam udara. Okay. Nombor 2, bila kita kurang hasilkan gas karbon dioksida, maka kuranglah kesan rumah hijau. Okey, gitu. Okey, seterusnya, untuk bahagian seterusnya, cuba tengok soalan yang saya berikan sekarang. Selain penggunaan sumber tenaga boleh baharu, apakah kaedah lain yang boleh kita buat untuk menangani isu sosio-saintifik sumber tenaga? Okey, tadi jawapan yang sebelum ni tu ada bunyi-bunyi dah nak dekat dah. Tadi kita tukar tenaga, ada satu lagi isu yang kita kena address pasal penjimatan tadi. Macam ni kita nak address isu penjimatan. Okey, penggunaan kereta elektrik lagi. Oh, ni peminat Tesla ni. Tu dah tahu dah. Okey, good. Peminat apa? Elon Musk. Okey. Penggunaan elektrik, kita guna public transport, betul? Okay, ada lagi tak? Kan kita nak suruh semua orang berjimat kan? So, apa yang kerajaan buat selama ni bila nak suruh semua orang jimat elektrik? Guna Grab, betul? Apa yang kerajaan buat untuk supaya semua orang jimat elektrik? Hari tanpa kereta, betul? Naik basikal. Oh ya, betul, kempen naik basikal. So ada setengah bandaraya, macam bandaraya KL dan sebagainya kan, dia ada hari yang hanya boleh naik basikal je untuk masuk KL. So kita boleh kurangkan penggunaan kenderaan pada masa tu. Bagus. Okey. Sekarang ni kita nak semua orang jimat penggunaan elektrik. So, apa yang kita buat ialah kita ingat tak hari tu kita discuss mengenai dasar teknologi hijau? Bukan. Buku hijau Malaysia kan? Dasar yang memperkenalkan buku hijau. Okey, so daripada dasar penggunaan teknologi hijau dengan dasar buku hijau ni, kempen kesedaran dijalankan untuk mempromosikan penjimatan tenaga elektrik dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kempen yang Adi Bahno tu pasal
suhu pada aircon tu kita nak set macam mana, nombor satu. Nombor dua, kempen pasal pertandingan energy efficiency challenge yang sekolah kita menang tahun 2019 tu, ingat tak? So sekolah yang dapat mengurangkan penggunaan elektrik paling banyak menang kan. Lepas tu dan pelbagai kempen-kempen lagi lah. Dan seperti dasar kerajaan yang ada satu time tu pada belanjawan negara, siapa beli kereta elektrik boleh dapat potongan cukai. Itu pun satu dasar yang baik juga untuk mempromosikan penggunaan kereta elektrik, iaitu macam Tesla. Siapa yang berminat boleh dapat further discount daripada cukai kan. Itu pun satu dasar yang baik. Okay, Danish nak tulis apa? So basically hari ini kita sudah selesai membincangkan isu sosiosaintifik berkaitan dengan sektor tenaga. Homework kamu pada hari ini ialah menyelesaikan muka surat 32 ini. Okey, menyelesaikan muka surat 32 ini. Siapa yang tak ada buku, kamu boleh salin statement. Tulis hari dengan tarikh hari ini, salin statement macam misalnya nombor 1, tenaga bukan hijau yang masih digunakan di Malaysia. Kemudian salin tenaga yang berkaitan dengan berkaitan dengan soalan tu saja. Yang lain kamu tak payah salin. Okey, hanya salin jawapan saja. Okey. So, up until now, we have discussed about isu sosiosaintifik berkaitan dengan sektor tenaga. Apakah isunya? Isunya ada 3 dan cara mengatasinya perlu mengambil kira 2 perkara. Kita nak tukarkan daripada tenaga tidak boleh baharu kepada memperbanyakkan tenaga boleh baharu, macam tenaga hidroelektrik lah, geothermal lah dan lain-lain lagi lah. Dan last kali kita juga discuss mengenai kepentingan untuk memperkasakan atau membanyakkan lagi penggunaan tenaga boleh baharu ni, sebab kita nak cuba selesaikan isu kesan rumah hijau dan pemanasan global akibat daripada isu sektor tenaga. So, up until now, ada apa-apa soalan? Okey, untuk Zihan, sebab Zihan ada buku kerja kan, so tak payah salin lah. Okey, Zihan tak payah salin lah. Kalau ada buku kerja tak perlu salin. Zihan ada tak tengah listening ke? Okey, kalau ada buku kerja tak payah salin. Untuk orang yang tak ada buku kerja yang kena salin. Okey. Ya, muka surat ya saya. Muka surat 32 saja. Okey, Alhamdulillah. There are 19 participants here. Ada 19 orang. 10 orang je tak masuk. Saya rasa bukan 10 orang yang tak masuk ni, sebab kita ada ahli kelas yang dia tak dapat join voice chat, tapi dia jawab soalan dekat dalam ni. So I will consider that as attending lah. Walaupun kamu tak dapat masuk voice chat, saya kena tulis walaupun tak masuk voice chat, tapi kamu ada submit jawapan pada Telegram secara bertulis, saya akan kira sebagai hadir. So thank you so much for coming today. Saya berhenti takat ini dulu. Gunakan masa berbaki ini untuk menyelesaikan muka surat 32. So sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih datang kelas hari ini. Sama-sama Aina. Sama-sama. Sama-sama. See you. Sama-sama.
Okay, thank you for coming. Sama-sama peminat Tesla. Siapa peminat Tesla tadi? Bukan Sofia, Danish ya. Silap-silap orang. Okay. Alright.